Petikan Alkitab untuk khotbah adalah daripada Kejadian 7 ayat 24 dan Kejadian 8 ayat 1 hingga 2. Jadi selama 150 hari banjir berluasa di muka bumi. Allah memberikan perhatian kepada Nuh dan segala binatang liar serta segala haiwan ternakan yang ada bersama-samanya dalam bahtera itu. Lalu Allah membuat angin yang bertiup, lantas mulalah suruh air banjir itu. Tertutuplah segala mata air samudera raya, begitu jua tertutupnya pintu-pintu air di langit. Lantas teduh dan seterusnya terhentilah hujan yang turun dari langit. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semua anggota MAMI di seluruh negara dan seluruh dunia, anggota MAMI di Gereja Pusat, semua ibu ibadat dalam talian di seluruh dunia, serta penonton penyiaran GCN. Kejadian 7 ayat 24 menyatakan, jadi selama 150 hari banjir berluasa di muka bumi. Catatan bahawa seluruh bumi tenggelam selama 150 hari dalam sejarah manusia ini adalah benar dan merupakan satu fakta. Banjir besar zaman Nuh bukanlah mitos atau legenda, tapi satu peristiwa dahsyat yang benar-benar berlaku. Terdapat banyak bukti yang membuktikan hal ini. Pada kali ini saya akan mengemukakan bukti banjir Nuh dalam 3 kategori utama. Pertama, bukti sejarah. Di seluruh dunia, legenda banjir dapat ditemui dalam sejarah tamadun purba. Para sarjana telah mengumpulkan lebih daripada 270 legenda banjir dari pelbagai wilayah. Ini termasuk Eropah, Asia, Australia, Kepulauan Hindia Timur, Alaska, Yunani, Finland, Ireland, Kepulauan Pasifik, gugusan Filipina, Amerika Selatan, Amerika Tengah, Amerika Utara dan Afrika Timur. Hal ini bermaksud bahawa legenda banjir tersebar secara global. Legenda banjir dikumpulkan itu mempunyai persamaan berikut. Banjir itu bersaiz luar biasa besar. Sebuah perahu besar dibina untuk menyelamatkan diri daripada banjir. Perahu itu membawa bukan saja manusia, malah pelbagai haiwan. Hanya segelintir manusia yang terselamat daripada banjir itu. Dalam kalangan mereka, orang asli Amerika di Amerika Syarikat mempunyai sebanyak 58 legenda banjir. Istilah India merujuk kepada penduduk pribumi yang telah tinggal di tanah itu lama sebelum Columbus menemui dunia baru. Di kawasan Michigan, di mana banyak orang asli Amerika tinggal, banyak loh batu kuno telah ditemui. Loh ini mengandungi gambar-gambar yang disusun dalam beberapa panel yang menggambarkan satu jalan cerita. Walaupun bilangan panel dan lukisannya sedikit berbeza antara satu loh dengan yang lain, secara amnya ia mengandungi kandungan yang serupa. Izinkan saya menjelaskan lukisan pada salah satu loh batu yang terbesar dan terpelihara dengan baik. Loh batu ini mempunyai lukisan dibahagikan kepada 5 panel. Pada panel pertama di bahagian atas terdapat matahari di tengah dan seseorang sedang menyembah ke arah langit. Panel kedua menggambarkan orang-orang yang sedang bergelut di dalam air. Panel ketiga menunjukkan sebuah perahu besar terapung di atas air dengan sejumlah 40 kotak segi 4. Mungkin melambangkan 40 hari hujan. Panel keempat menunjukkan matahari, haiwan yang keluar dari perahu dan 4 orang berkaki. 4 orang lelaki mengangkat tangan mereka dalam kemenangan, mewakili Nuh dan 3 orang anaknya. Panel kelima dengan jelas menggambarkan pelangi 7 jalur. 바로 노아와 세 아들입니다. 다섯째 칸에는 7줄 무지개가 선명하게 새겨져 있습니다. 고대 인디언들은 어떻게 이런 이야기를 알고 Bagaimanakah orang asli Amerika kuno mengetahui kisah ini dan mengukirnya pada loh batu? Mereka sudah mengetahuinya lama sebelum orang Eropah berhijrah ke benua Amerika dan memperkenalkan Alkitab kepada mereka.
Sesungguhnya ini suatu perkara yang ganjil dan ajaib. Jika batu seperti itu ditemui di Timur Tengah, seseorang mungkin berfikir, hal itu musnasabah kerana berdekatan. Namun begitu, apakah maksudnya apabila cerita banjir ditemui dalam peninggalan orang asli Amerika kuno di Amerika Syarikat yang terletak di seluruh dunia dari Timur Tengah? Hal ini bermaksud bahawa mereka sudah mendengar cerita banjir yang diwariskan daripada nenek moyang mereka. Antara banyak legenda banjir, semakin dekat kawasan itu dengan Gunung Ararat, tempat baturan Nuh berlabur, semakin terperinci pula butirannya selaras dengan Alkitab. Contohnya dalam epik Gilgamesh dari Babilonia, tertulis bahawa semua haiwan dibawa naik ke batra secara berpasangan jantan dan betina, dan selepas banjir seekor merpati dilepaskan untuk memeriksa sama ada air telah surut. Dengan demikian terdapat pelbagai legenda banjir. Semakin dekat dengan Gunung Ararat, semakin terperinci dan sesuai dengan Alkitab. Semakin jauh, semakin pelbagai pula bentuknya. 이처럼 아라라산에서 가까우면 가까운 대로 먼 곳은 먼 대로 다양한 홍수 전설이 있는 것이지요. 아까 아라라산 한번 비춰보세요. Mari kita sekali lagi melihat Gunung Ararat. 예, Ya, 터키가 tanah di bawah itu ialah 이게 Turki. 땅이 Gunung Ararat dapat dilihat di bahagian timur laut Turki. Di bawahnya terletak Irak dan ke arah timur bawah ialah Iran. Semakin ke bawah anda melihat Syria, Jordan, Arab Saudi, Israel dan Laut Mediterranean. Jadi Gunung Ararat terletak di timur laut Turki. Betul-betul di situ. 터키의 북동쪽에 이렇게 아라라산인데 오늘날 터키 동부, 이란 북부, 아르메니아, 중서부. Kini ia merupakan sebuah gunung yang terletak di sempadan timur Turki, antara Iran dan tengah barat Armenia. Hakikat bahawa legenda banjir telah diwarisi di begitu banyak negara di seluruh dunia menunjukkan bahawa terdapat satu peristiwa banjir besar yang menjadi asal usul kepada semua legenda ini. Peristiwa itu ialah banjir yang dicatatkan dalam Alkitab, banjir pada zaman Nuh. Seperti yang telah saya sebutkan dalam khutbah yang lalu, saya sekali lagi mengemukakan bukti sejarah pada hari ini. Satu lagi bukti sejarah ialah nama-nama keturunan Nuh telah digunakan untuk bandar bangsa dan kaum. Dalam kitab Kejadian bab 10, nama-nama keturunan Nuh dan kawasan di mana mereka berkembang maju selepas banjir dicatatkan dengan terperinci. Dalam ayat terakhir, iaitu ayat 32, dinyatakan, maka itulah susu galuh kaum keluarga anak-anak Nuh menurut salah sila keturunan mereka dan bangsa mereka. Daripada mereka inilah bangsa-bangsa tersebar di bumi ini selepas banjir besar itu. Akar umbi sejak manusia cerdas dengan pernyataan ini. Sebagai contoh, tanah di mana Israel terletak pada hari ini dipanggil Kanaan. Di sini Kanaan pada asalnya adalah nama anak Ham, iaitu anak kedua Nuh. Antara anak Ham, Kanaan menetap di kawasan itu dan berkembang maju. Kira-kira 400 tahun selepas banjir, Tuhan berjanji untuk memberikan tanah itu kepada Abraham dan keturunannya. Seperti yang dijanjikan Yakub, iaitu umat Israel, mengambil alih tanah itu lalu mendirikan negeri mereka. Di luar tanah Kanaan, nama-nama keturunan Nuh digunakan untuk bangsa, bandar dan kaum. Hal ini membuktikan bahawa banjir Nuh sebenarnya suatu peristiwa yang benar. Sekarang sebagai kategori kedua bukti banjir Nuh, marilah kita mempertimbangkan bukti geologi dan geografi. Pertama, lebih daripada 75% bumi terdiri daripada lapisan mendapang yang terbentuk oleh air. Pakar geologi tidak dapat menyelesaikan perkara ini dengan penjelasan semasa mereka. Jadi mereka kembali melalui zaman yang tidak terhitung, cuma menjelaskan bahawa lapisan terbentuk dalam masa yang panjang. Tetapi masalahnya tetap tidak dapat diselesaikan.
Jika mereka percaya kepada kejadian dan membuat kajian dan pemahaman tentang banjir Nuh, perkara ini akan mudah dijelaskan. Tapi mereka tidak melakukannya. Oleh itu, faktanya adalah tetap bahawa lebih daripada 75% permukaan bumi terdiri daripada lapisan mendapan yang terbentuk oleh air. Ketika bumi tenggelam sepenuhnya dalam air, pasang surut yang disebabkan oleh tarikan graviti matahari, bumi dan bulan membentuk lapisan mendapan di seluruh dunia dalam tempoh yang singkat. Itulah yang saya jelaskan pada minggu yang lalu. Tanah tinggi terhakis oleh arus dan tanah di bawah diendapkan di tanah rendah membentuk lapisan mengikut komposisi mendapan. Pada hakikatnya, tahap lapisan mendapan di permukaan bumi adalah sangat luas dan tersebar. Oleh itu, apabila jumlah air yang amat besar didorong oleh tarikan graviti matahari, bumi dan bulan, meliputi gunung-gunung yang tinggi sekalipun, yang mengenakan tekanan yang amat dahsyat. Gunung-gunung tinggi akan runtuh dan serpihannya akan memenuhi kawasan yang lebih rendah. 이렇게 높은 산까지 덮어버린 그 엄청난 물량이 휘감을 때 엄청난 압력을 받는다 이 말. 높은 산은 무너질 것이고, 그래서 그 산들은 또 낮은 데를 이렇게 메꾸게 되고. Peristiwa sedemikian berlaku secara global di seluruh bumi. Saya sudah menjelaskan kepada anda betapa besarnya tekanan air itu. Ambil contoh tsunami Jepun. Mereka membina reaktor nuklear dengan pengiraan saintifik yang canggih dengan mendakwa bahawa sama sekali tidak ada bahaya. Pengiraan manusia menyimpulkan bahawa tidak kira jenis tsunami yang datang, tidak akan ada bahaya. Namun begitu pengiraan itu ternyata salah sama sekali. Akhirnya reaktor-reaktor itu terancam. Malah sehingga kini orang ramai tidak boleh memasuki kawasan tersebut. Mereka menyangka bahawa tidak kira betapa besar tsunami, tembok laut yang tebal dan tinggi di hadapan reaktor akan menghalang tsunami daripada melintasi. Oleh itu, walaupun dengan semua langkah keselamatan dan pengiraan, mereka tidak dapat bertahan walaupun satu tsunami itu. Segala pengiraan manusia menjadi sia-sia. Tsunami itu memusnahkan tembok laut dan melanda reaktor-reaktor tersebut. Hal ini menunjukkan bahawa tidak kira betapa saintifiknya kita mengira dan mereka bentuk, ia tidak dapat bertahan dalam melawan pekerjaan Tuhan. Secara realitinya, tahap lapisan mendapan di permukaan bumi adalah sangat luas dan tersebar. Setiap lapisan mendapan adalah sangat seragam dari segi komposisi, menyerupai kek beras pelangi yang tersusun dan sepadan antara lapisan hampir selari. Para penyelidik menyimpulkan bahawa untuk lapisan mendapan sebegitu terbentuk di permukaan bumi, pasti pernah berlaku banjir global seperti banjir Nuh. Satu lagi bukti geologi banjir Nuh ialah penemuan runtuhan purba jauh di dasar laut di pelbagai bahagian dunia. Dengan kemajuan sains dan teknologi, manusia telah dapat menjelajahi kedalaman lautan menggunakan pelbagai peralatan. Mereka juga dapat mengimbas struktur dasar laut menggunakan gelombang seismik. Hasilnya, bandar-bandar purba yang mempunyai kesan jelas tamadun telah ditemui di laut dalam di seluruh dunia. 그 결과 세계 곳곳의 깊은 바다에서 분명한 문명의 흔적들을 간직한 고대 도시들이 발견되고 있다는 사실입니다. Rakaman bandar di bawah air kini sedang ditayangkan.
Fikirkanlah bagaimana mungkin bandar-bandar ini ditemui jauh di dasar lautan. 발견될 수 있고 Bagaimanakah dan bilakah manusia dapat pergi ke dalam air sedalam itu untuk membina bandar? 언제 해저 깊은까지 Saya 들어가서 juga mendengar 도시를 cerita 넓혔나요? begitu sejak sekolah rendah semasa menghadiri kelas. 초등학교 때부터 Pada masa itu saya tidak mengenal Tuhan dan tidak tahu tentang banjir pada zaman Nuh. 그때는 Namun 하나님 begitu saya berasa 모르니까 tertarik. 홍수가 Tertanya-tanya, 있는지 모르는 때잖아요. bagaimana mungkin ada bandar di laut sedalam itu? 깊은 바다에 Bagaimana ia dapat digali dan ditemui? Namun begitu saya tidak tahu sama sekali bahawa ia disebabkan oleh banjir pada zaman Nuh. 있었는데 Kini saya bersyukur kerana ia dapat dijelaskan dengan cara ini. Hal ini bermaksud bahawa fenomena ini berlaku kerana banjir pada zaman Nuh. 저도 감사합니다. Semasa banjir besar itu, 이렇게 되어졌다는 pergolakan tektonik yang besar menyebabkan kawasan tertentu tenggelam secara kekal di bawah paras laut. 흑변으로 인해 그런 지역은 Fenomena sebaliknya juga berlaku. 잠기게 Kawasan yang asalnya laut menjadi gunung selepas bencana banjir itu. 현상도 일어났습니다. Hal ini bermaksud bahawa pergolakan yang amat dahsyat berlaku di seluruh dunia. 홍수시 Itulah sebabnya fosil hidupan laut seperti kerang, ikan dan rumpai laut ditemui di banjaran gunung yang tinggi seperti Himalaya dan Alps. 격변들이 일어났다는 얘기입니다. Selain itu, lapisan batu di Grand Canyon di barat Amerika Syarikat pada ketinggian 1,600 meter juga mengandungi banyak fosil laut. 바다 생물의 Di banjaran 화석이 Andes, 많이 Peru, 발견되고 있죠. pada ketinggian 4,000 meter, 그랜드 캐년 해발 1,600m 높이 kira-kira 500 fosil tiram telah 바다 ditemui. 생물의 화석을 포함하고 있습니다. 페루 안데스 산맥 4,000m 고지대에서도 대략 500마리의 귤 Hal ini membuktikan bahawa Andes, Himalaya dan Alps benar berada di bawah air. Semasa banjir besar itu berlaku, fenomena pengangkatan berlaku, mengubahnya menjadi panjangan gunung tinggi yang kita lihat pada hari ini. Oleh itu sebelum ini saya telah menjelaskan bagaimana fenomena pengangkatan itu berlaku. 현상이 어떻게 일어났는가도 전에 다시 설명해 드렸죠. 마지막으로 노아 홍수의 세 번째 증거는 세계 Akhirnya bukti ketiga banjir Nuh ialah populasi dunia. Populasi dunia bermula dengan 8 orang selepas banjir, sejajar dengan baik dengan populasi pada hari ini dari perspektif statistik. Jika tidak ada banjir dan manusia telah tersebar ke seluruh dunia dari mulanya, bayangkan bagaimana populasi akan berkembang sehingga hari ini. Bumi akan berada dalam keadaan lebihan penduduk yang tidak dapat kita bayangkan. Namun begitu oleh sebab semuanya binasa dan manusia bermula semula daripada 8 orang, populasi tersebar menjadi seperti yang kita lihat pada hari ini. 인구 성장률 계산은 매우 복잡하고 어려워서 이 시간 상세하게 설명하지는 않겠습니다. 우리 교회에서 Pengiraan pertumbuhan populasi adalah sangat kompleks dan sukar, jadi saya tidak akan menjelaskannya secara terperinci sekarang. Gereja kita menggunakan formula yang digunakan oleh PBB untuk mengiranya secara langsung. Hasilnya dengan mengandaikan manusia bermula dengan 8 orang kira-kira 4,360 tahun lalu selepas banjir, pengiraan itu sepadan dengan populasi dunia pada hari ini. Jika banjir pada zaman Nuh tidak berlaku atau jika evolusi adalah betul, populasi dunia sepatutnya jauh lebih besar daripada apa yang ada pada hari ini. Namun begitu Alkitab adalah benar. Tak oleh sebab hanya 8 orang terselamat daripada banjir pada zaman Nuh, populasi dunia pada hari ini adalah tepat seperti yang anda. Dalam Alkitab dinyatakan bahawa apabila 1,000 tahun itu berakhir, syaitan akan dilepaskan dari jurang maut. Ia juga mengatakan bahawa populasi yang tersebar semasa kerajaan 1,000 tahun selepas kesusahan 7 tahun memenuhi seluruh dunia. Dunia menjadi penuh dengan manusia. Apabila syaitan dilepaskan semula, syaitan menyesatkan mereka. Mereka ialah manusia badani.
Walau bagaimanapun kita ialah anak-anak Tuhan, anak-anak rohani yang diperlakukan seperti raja-raja, sementara syaitan menyesatkan manusia badani yang tinggal di bumi. Syaitan berusaha untuk mengheret mereka ke dalam neraka. Oleh itu, apakah tugas kita semasa kerajaan 1000 tahun? Untuk bersungguh-sungguh memberitakan Injil kepada manusia badani yang memenuhi bumi. Apabila 1000 tahun itu berakhir dan syaitan dilepaskan, syaitan akan menyesatkan mereka lagi untuk mengheret mereka ke neraka. Oleh itu, kita mesti mengajar mereka supaya tidak disesatkan untuk memelihara iman mereka dan dengan demikian masuk ke syurga. Umat rohani yang tinggal yang akan mengajar mereka. Umat rohani mempunyai kota mereka sendiri, terpisah dan berbeza, dan mereka tinggal di dalamnya. Manusia badani tinggal di luar kota-kota itu. Namun begitu, walaupun setelah dia ajar dan bersungguh-sungguh selama 1000 tahun, apabila syaitan dilepaskan, banyak yang disesatkan. Majoriti jatuh ke dalam penyesatan. Walaupun semua pengajaran telah diberikan. Ini yang dicatatkan oleh Alkitab. Oleh sebab hanya 8 orang terselamat, maka populasi dunia pada hari ini wujud. Saudara-saudari yang saya kasihi, percaya banjir pada zaman Nuh sebagai fakta yang pasti dan memahami maksud rohaninya menghasilkan perbezaan besar berbanding dengan tidak percaya kepadanya. Hal ini adalah lebih penting lagi bagi orang hidup pada zaman akhir. Terdapat perbezaan lengkap antara percaya 100% dan tidak percaya, dan juga antara percaya dan ragu-ragu. Orang percaya dan sepenuhnya dapat menjalani kehidupan iman mereka dengan baik. Mereka hidup dengan setia untuk mengelakkan dosa dan memasuki syurga, menjadi gandum dan bukan sekam, hidup dengan baik sehingga mereka mencapai syurga. Namun begitu, orang yang ragu-ragu atau hanya percaya sepenuh hati, hidup dengan sebelah kaki di dunia dan sebelah lagi di syurga, dalam jasmani dan dalam roh, lalu akhirnya gagal untuk menerima keselamatan. 2 Petrus 3 ayat 6 hingga 7 menyatakan, dan dengan air itu juga dunia yang wujud dahulu dimusnahkan dengan banjir, tapi langit dan bumi yang sekarang dipelihara dengan firman itu juga akan dimusnahkan dengan api. Menjelang harinya orang ingkar dihukum dan dibinasakan. Maksudnya pada zaman dahulu, dunia binasa oleh banjir, dunia dihakimi oleh air. Tapi sekarang langit dan bumi dipelihara oleh firman yang sama yang diucapkan dalam perjanjian lama. Diucapkan dahulu, diucapkan 1000 tahun yang lalu, dan diucapkan sehingga sekarang. Oleh firman yang sama ini, langit dan bumi dipelihara untuk api, sehingga hari penghakiman dan pembinasaan orang yang ingkar. Orang yang ingkar ialah orang yang tidak hidup menurut firman Tuhan, yang menjadi sekam dan bukannya gandum, mengasihi dunia dan kesia-siaan, hidup seperti pada zaman Nuh, makan, minum, berkahwin dan dikahwinkan, lalu berjalan di jalan kemusnahan. Dinyatakan bahawa mereka dipelihara sehingga hari penghakiman dan pembinasaan kerana mereka tidak hidup menurut firman Tuhan. Seperti mana penghakiman datang melalui banjir pada zaman Nuh, kini dunia sekali lagi akan dihakimi oleh api melalui firman yang sama. Penghakiman oleh air pada zaman Nuh, sekarang akan terjadi penghakiman oleh api. Pada hari itu, orang yang tidak beriman akan dihakimi dan dibinasakan. Apabila banjir Nuh datang, semua orang hidup secara tidak beriman jauh daripada Tuhan dihakimi dan binasa. Sehingga hari ini, orang yang hidup secara tidak beriman jauh daripada Tuhan sedang menghadapi penghakiman yang semakin hampir, sama seperti pada zaman banjir Nuh. Oleh itu, melalui Alkitab, kita mesti memahami sebab banjir Nuh berlaku dan siapa yang diselamatkan. Orang yang memahami dengan hati dapat membuat persediaan dengan baik untuk penghakiman yang akan datang. Mereka tidak akan menghadapi kebinasaan, tetapi akan memperoleh keselamatan.
따라서 우리는 성경을 통해 노아의 홍수가 왜 있어야 했고 어떤 사람이 구원받았는지를 마음으로 깨달아야 하지요. 마음으로 깨닫는 Sebaliknya, 사람은 orang tidak percaya kepada banjir Nuh akan terus hidup dalam dosa, walaupun penghakiman semakin hampir. 구원에 이룰 수 Mereka 있지요. seperti orang pada zaman Nuh 노아의 홍수를 yang melihat bahtera sedang dibina, 앞으로 namun 심판이 mengejek 다가온다 Nuh 해도 dan hidup dengan 여전히 sesuka hati 죄악 mereka. 가운데 살아갑니다. 노아 당시 Yesus berkata dalam Lukas 17 ayat 26 hingga 27, 비웃으며 자기 멋대로 살았던 사람들과 같은 것입니다. 이에 대해 예수님께서는 누가복음 17장 26절에서 27절에 sebagaimana berlaku pada zaman Nuh, demikianlah kelak pada zaman anak manusia. Mereka makan minum berkahwin dan dikahwinkan sehinggalah waktu Nuh masuk ke bahtera, lalu banjir melanda dan membinasakan mereka semua. 장가가고 장가들고 시집가더니 홍수가 나서 저희를 다 멸하였으며라고 말씀하셨죠. 이 말씀을 들으신 Melalui firman 성도님들은 ini anda 왜 kini memahami sebab penghakiman banjir besar itu 또 berlaku 그것이 dan 얼마나 betapa 분명한 pastinya penghakiman itu. 사실인지를 알게 Oleh 되셨습니다. itu berjaga-jagalah secara rohani dengan lebih sungguh-sungguh. 혹 신앙생활이 Pernahkah anda 힘들거나 kadang-kala mendapati bahawa 늘 kehidupan 교회 iman 올 adalah 하지 sukar atau 않으시는 berasa 것이 terkekang 답답한 분이 dalam batasan 계십니까? gereja? Jika iya, 그런 분이 혹 계시다면 fikirkanlah keluarga 노아의 Nuh. 가족들을 생각해 보시기를 Dari perspektif 바랍니다. manusia, kehidupan di dalam bahtera mungkin berasa 노아의 가족들은 육으로 볼 terkekan 때 dan membebankan bagi keluarga 답답할 수 Nuh. 있었고 Namun begitu, adakah 방주 mereka 안으로 mendambakan dunia di luar 생활도 bahtera 고되었습니다. atau menyesal kerana menaikinya? 그렇다면 방주 Sudah 밖의 tentu 세상을 tidak. Jika mereka tidak menaiki 동경했을까요? bahtera itu, mereka pasti lemas di dalam air dan hasilnya adalah neraka. 방주를 타지 말걸 Selepas 하며 lemas, 후회했을까요? dalam masa 3 hari mereka akan menghadapi penghakiman, jatuh ke jurang yang lebih dalam, 타지 않았다고 하면 menderita pengesahan untuk selama-lamanya. 이제 수장되고 이제 그 Hidup selama 1000 tahun 지옥으로 가는 거죠. dan akhirnya dicampakkan ke dalam neraka api ketika penghakiman besar. Pada ketika penghakiman besar, mereka akan dihukum dan dicampakkan ke dalam neraka api. Orang yang mempunyai dosa yang lebih besar akan jatuh ke dalam lautan belerang. 심판받아 불지옥으로 떨어진다. 죄가 많은 자들은 그것도 유황못에 떨어질 거고. Keluarga Nuh bertahan dengan semua masa itu dengan rasa syukur kerana berada di dalam bahtera keselamatan. Oleh itu, anggota gereja yang saya kasihi, semoga anda sentiasa bersyukur kerana menerima rahmat keselamatan daripada Tuhan. Semoga anda juga kekal sepenuhnya dalam firman Tuhan, bahtera rohani, sentiasa di bawah perlindungannya. Seiring dengannya, sila kongsikan berita baik itu kepada jiwa-jiwa yang belum menaiki bahtera keselamatan. Oleh itu, saya memberkati anda dalam nama Tuhan Yesus agar anda menjadi sukacita bagi Tuhan Bapa yang menghendaki semua orang mencapai keselamatan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam Kejadian 8 ayat 1 dinyatakan Allah memberikan perhatian kepada Nuh dan segala binatang liar serta segala haiwan ternakan yang ada bersama-samanya dalam bahtera itu. Lalu Allah membuat angin yang bertiup, lantas mulalah surut air banjir itu. Di sini memberikan perhatian bermaksud memelihara dan memikirkan. Oleh itu, apakah maksud bahawa Tuhan memberikan perhatian kepada orang dan haiwan yang berada di dalam bahtera dan menyebabkan air surut? Tuhan Bapa melaksanakan penghakiman banjir dalam keadilan, tetapi melalui Nuh dan keluarganya, Dia ingin memulakan pemupukan manusia. Selepas banjir, bumi sepenuhnya tertakluk kepada hukum alam badani. Hal ini kerana cahaya asal Tuhan telah ditarik dengan sepenuhnya apabila banjir bermula.
그런데 대홍수 후에는 이 Sebelum 땅이 ini, 완전히 bumi 유자연 법칙을 적용받게 diliputi oleh 되었습니다. cahaya asal itu. Tapi semasa penghakiman banjir, Tuhan menariknya dengan sepenuhnya. Tuhan Bapa tahu dengan tepat bila air harus surut untuk menyediakan persekitaran terbaik bagi mereka yang terselamat. Dia bukan saja memelihara Nuh dan keluarganya, malah haiwan dan ternakan, memastikan masanya adalah sempurna. Oleh itu, Tuhan menyebabkan air yang melitupi bumi selama 150 hari itu surut. 대홍수 생존자들이 살아가기에 가장 좋은 환경이 조성될지를 아셨습니다. 노아와 그의 가족들은 물론이고 Cara Tuhan membuatkan air itu surut 신속도를 가지고 adalah dengan 번영해서 menghantar angin 가장 melintasi 좋은 bumi. 때에 맞게 이루어 주셨던 것이지요. 그래서 아버지 하나님께서는 150일간 지구를 뒤덮었던 물을 이제 감하게 하셨습니다. 하나님께서 Sebelumnya 물을 dalam 감하게 ayat 하신 2 방법은 dinyatakan, 바람으로 땅 위에 불게 하신 것입니다. 그런데 tertutuplah segala mata air samudera raya. Begitu jua tertutupnya pintu-pintu air di langit lantas teduh dan seterusnya terhentilah hujan yang turun dari langit. Ayat ini menggambarkan saat apabila hujan telah turun selama 40 hari berhenti. Tuhan menyekat mata air samudera raya di Eden di langit kedua dan tingkap-tingkap yang bersambungan dengannya supaya tiada lagi hujan yang turun. Kita mesti memberikan perhatian kepada ungkapan tertutup yang bermaksud tersekat. Apakah bezanya? Pada pandangan pertama, tertutup dan tersekat mungkin kelihatan serupa, tetapi sebenarnya tidak sama. Tertutup bermaksud pintu atau tingkap ditutup. Maka air yang telah turun tidak akan dapat kembali ke langit kedua. Walaupun angin mengejakkan air itu, tidak akan ada laluan untuk air itu naik. Oleh itu tertutup di sini bermaksud tersekat atau tergantung. 그렇게 되면 이 땅에 내려온 물들이 다시 둘째 하늘로 올라갈 수 있는 통로가 완전히 닫혀 버렸지요. Tuhan membiarkan laluan antara langit kedua dan langit pertama terbuka, tetapi menghalang air daripada turun lebih jauh. 그러므로 하나님께서는 기품의 샘과 하늘의 창들을 닫으신 것이 Peranan 아니라 ini dilaksanakan oleh 막으셨습니다. 4 makhluk hidup. 4 makhluk hidup juga yang menyebabkan angin yang membolehkan air menyejak dan diserap kembali ke langit kedua. Angin yang dibangkitkan oleh 4 makhluk hidup adalah sangat kuat. Oleh itu air di bumi dan cepat diserap kembali ke sumber asalnya. Telah dinyatakan bahawa angin itu tidak menakutkan atau ganas seperti taufan. Dengan cara ini, Tuhan menyebabkan air yang melitupi bumi surut menurut hukum keadilan. 생물이 일으킨 바람은 매우 큰 바람이었습니다. 그래서 지구의 물이 신속하게 본래 나왔던 것으로 다시 흡수되어 들어갈 수 있었지요. 자, 그렇다 하여 태풍처럼 무섭거나 매서운 바람은 아니었다고 알려주셨습니다. Tuhan sebagai yang Maha Kuasa boleh sahaja membuka mana-mana ruang di langit pertama untuk menyambungkannya ke langit kedua. Sebaliknya, dia menyebabkan air diserap kembali melalui saluran yang sama dari mana hujan turun, kembali ke tempat asalnya. Adegan ini digambarkan dalam Mazmur 33 ayat 7. 그러나 그렇게 하신 것이 아니라 물이 내려왔던 그 통로로 다시 Dia menghimpunkan air segala lautan. Dia menyimpan khazanah lautan dalam pembendaharaan. 묘사하는 듯한 표현이 시편 33편 7절 후반절에 나오는데요. 바로 깊은 물을 곳간에 두시도다 하셨습니다. Saudara dan saudara yang saya kasihi, banjir pada hari sering berlaku tanpa terjangka. Pembangunan yang berlebihan telah merosakkan alam semula jadi dengan teruk. Bahawa kepada fenomena iklim yang tidak lumrah dan bencana alam yang kerap.
Hal ini tidak dirancang oleh sesiapa dan sering juga tidak dijangka. 발생하고 있습니다. Namun begitu penghakiman banjir pada zaman Nuh dilaksanakan yang sepenuhnya dalam rancangan Tuhan. Tuhan menentukan bila hujan harus bermula, berapa lama hujan harus turun, berapa banyak air harus naik, bila air harus turun, dan pada kelajuan berapa. Semuanya berjalan tepat menurut tarikh dan tempo yang ditetapkan oleh Tuhan. Banjir itu berlaku bukan secara ramban tetapi tepat. Dilaksanakan mengikut rancangan dan perhitungan Bapa sehingga ke tarikhnya. Nuh yang berada dalam persekutuan yang jelas dengan Tuhan mengetahui rancangannya. Dia faham bahawa banjir tidak akan berakhir dalam masa 1 atau 2 hari. Dan dia dibimbing tentang berapa lama air akan melitupi bumi dan berapa lama masa yang diperlukan untuk dia surut. 홍수가 하루 이틀에 끝날 것이 아니라는 사실과 또 물이 땅을 덮고 Oleh itu umat Tuhan melalui persekutuan yang jelas dengannya dapat mengetahui apa yang akan datang. 주관받고 있었던 것입니다. 이처럼 Oleh itu mereka dapat melaksanakan pekerjaan Tuhan menurut kehendaknya. Saudara-saudari yang saya kasihi, janganlah bersandar kepada pengertian anda sendiri, tapi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati anda. Amsal 3 ayat 6 menyatakan, ingatlah dia dalam segala jalanmu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Apabila anda bersandar kepada pengetahuan, pemikiran atau pengalaman anda sendiri, anda tidak dapat mengakui Tuhan dalam segala perkara. Anda harus merendahkan hati anda, menyadari bahawa anda tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya Tuhan ialah Tuhan anda. Hanya Dia yang mesti memimpin anda dan hanya Dia akan dapat melaksanakannya. Kerendahan hati sedemikian adalah perlu. Oleh itu, akuilah Tuhan dalam segala jalan anda dan Dia akan meluruskan jalan anda. Dengan berbuat demikian, Dia akan membimbing jalan anda secara pribadi, memimpin anda, dan Roh Kudus akan memimpin anda menurut kehendak Bapa. Semoga anda dalam semua aspek kehidupan menerima bimbingan dan petunjuk daripada Tuhan Bapa. 상황에서 아버지 하나님의 지도와 인도를 받으시는 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다.